Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini viral sebuah video ataupun potongan video di mana dalam video tersebut seorang penceramah selebriti yang kelihatannya berada di Mekah ataupun Madinah yang membuat satu siaran live streaming secara langsung kepada kita di Malaysia ini, termasuklah mereka yang hadir di hotelnya, di mana dalam video tersebut seolah-olah beliau mendakwa telah berjumpa secara sedar dengan Nabi SAW atau apa yang kita sebut sebagai yaqazah. Okey, video tersebut saya tak bagi linknya di sini sebab saya kata seolah-olah, tidaklah secara jelas. Itu yang pertama. Yang keduanya, dakwaan seperti ini bukanlah khusus daripada beliau sahaja, tetapi oleh sebahagian agamawan juga. Maka ini bukanlah kes spesifik, tetapi juga melibatkan beberapa agamawan yang turut mendakwa bahawa mereka pernah yaqazah, berjumpa secara sedar dengan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, melalui video ini insya-Allah saya akan menjelaskan apakah dalil yaqazah yang mereka gunakan, dan terhadap dalil tersebut apakah pula penjelasan para ulama terhadapnya. Baik, mereka yang mendakwa yaqazah memang memiliki dalil, bukan sebarangan dalil, tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, mari sama-sama kita merujuk hadis tersebut. Ayuh kita buka kitab hadis ataupun aplikasi hadis yang ada dalam phone, kita sama-sama baca. Jika dalam Sahih Bukhari, sila rujuk hadis nombor 6478 atau penomoran Fathul Bari hadis nombor 6993. Jika Sahih Muslim, rujuk hadis nombor 4207 atau penomoran Syarah Sahih Muslim hadis nombor 2266. Baik, apakah hadis tersebut? Maka di sini saya akan bacakan lafaz daripada Sahih Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazati wa la yatamassalu syaitanu bi." Sesiapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku secara sedar. Yaqazah, fil yaqazah. Sesiapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku secara sedar dan syaitan tidak akan dapat menyerupai aku. Ini hadisnya. Okey? Baik. Dah baca hadis, sekarang ini apakah pula penjelasan para ulama terhadap hadis ini? Maka tuan-tuan dan puan-puan, lazimnya bila kita baca Sahih Al-Bukhari, kalau nak tahu penjelasannya, kita buka Fathul Bari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kalau kita baca Sahih Muslim, kita nak tahu penjelasannya, maka kita buka Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi. Kedua-dua kitab ni kebetulan ada bersebelahan saya, kerana sebelum buat video ni memang saya sedang semak daripada kedua-dua kitab ini. Baik, secara ringkasnya apakah penjelasannya bagi tuan-tuan dan puan-puan yang memiliki rujukan ini? Sila rujuk. Apakah penjelasan mereka? Secara ringkasnya, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wafat tahun 852 Hijrah, menerangkan bahawa hadis ini wujud dalam tiga lafaz, dalam bentuk tiga lafaz. Pertama, akan yaqazah. Yang kedua, seolah-olah yaqazah. Ketiga, telah yaqazah. Okey, maknanya hadis ini, sesiapa yang bermimpi melihat aku, maka dia akan melihat aku secara sedar. Lafaz yang kedua, sesiapa yang bermimpi melihat aku, maka dia seolah-olah melihat aku secara sedar. Lafaz yang ketiga ialah sesiapa yang bermimpi berjumpa aku, maka dia telah yaqazah, dia telah berjumpa aku secara sedar. Ada tiga lafaz. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan bahawa lafaz yang ketiga itu adalah lebih kerap, cuma tanpa tambahan yaqazah tersebut. Berarti apa? Sebab kalau kita kaji hadis-hadis dalam bab ini, kebanyakan lafaz menyebut sesiapa yang bermimpi berjumpa aku, maka dia benar-benar telah bermimpi berjumpa aku. Itu maksudnya. Okey, tak apa.
kita fokus balik kepada lafaz yaqazah. Okey, katakan ia memang sahih, sebab memang sahih pun lafaz Bukhari dan Muslim. Apakah maksudnya? Baik, bagi lafaz yang pertama, yang ini akan fasayara, maknanya akan datang, maka ada dua penjelasan. Demikian juga baik oleh Imam Ibn Hajar maupun oleh Imam Nawawi. Sebenarnya Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim ni menjelaskan ada 3 pandangan ataupun 3 tafsiran. Cuma pandangan yang kedua dan ketiga tu hampir sama. Jadi saya ringkaskan kepada 2. Baik. Pandangan yang pertama ataupun penjelasan yang pertama, hadis ini hanyalah khusus kepada orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka ini berada di satu tempat yang lain, lalu mereka bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudiannya mereka berhijrah, ataupun pada awalnya mereka terhalang untuk berhijrah, kemudian mereka dapat hijrah sehingga akhirnya benar-benar dapat jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya ulangi. Okey, yang ini saya dengan susunan perkataan saya sendiri tau. Saya bukan membaca direct dari kitab, tetapi susunan perkataan saya sendiri supaya tuan-tuan dan puan-puan mudah memahaminya. Penjelasan yang pertama ataupun kefahaman yang pertama ialah hadis ini hanyalah khusus kepada mereka yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, di mana mereka pada ketika itu tidak bersama dengan Nabi, berada di tempat lain, lalu mereka bermimpi berjumpa dengan Nabi. Maka kemudian Allah akan membuka jalan bagi mereka. Allah akan mendorong mereka untuk benar-benar ke Madinah untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksudkan dengan fasayarani, maka akan berjumpa dengan aku secara sedar. Okey, ini penjelasan pertama. Penjelasan yang kedua ni ialah ini akan berlaku di hari akhirat kelak. Di hari akhirat kelak, di mana siapa yang pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia sekarang ini, di akhirat kelak mereka benar-benar akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sedar. Di sini mungkin timbul soalan, bukankah kita ni hari akhirat semuanya dapat nampak Nabi, dapat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sedar? Okey, maka penjelasan di sini ialah perjumpaan yang khusus, perjumpaan yang dekat, ataupun dalam bahasa kita umpama perjumpaan umpama VVIP. Dia bukan macam dalam satu tempat yang luas. Perumpamaan kita hadir di satu tempat untuk mendengar ke menonton sesuatu ke, tapi dalam stadium kita duduk jauh sekali, nampak pun kena pakai binoculars. Okey, tetapi yaqazah yang dimasukkan di sini ialah di akhirat kelak dapat jumpa dengan perjumpaan yang rapat dengan kedudukan yang istimewa, umpama VVIP. Itu maksudnya, ya, itu maksudnya. Ini bagi lafaz yang pertama, maka akan yaqazah, maknanya akan datang. Dua penjelasan, baik ia berlaku pada mereka yang hidup pada zaman Nabi masih hidup, ataupun di hari akhirat kelak kita akan dapat berjumpa secara rapat, secara face to face, berdepan mata. Ini pandangan bagi lafaz yang pertama. Bagi lafaz yang kedua, seolah-olah yaqazah, ataupun lafaz yang ketiga, telah yaqazah. Maksudnya apa? Ialah jika seseorang itu bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia benar-benar telah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya yang orang tu mimpikan tu bukanlah orang lain, bukanlah sesuatu yang lain, tetapi memang begitulah, seperti seolah-olah jika dia pun hidup pada zaman Rasulullah masih hidup. Demikianlah perjumpaan itu. Maknanya dalam bahasa mudah, mimpi itu sangat real. Dia bukanlah bila dah terjaga kan, aku macam mimpi ya ke? Betul ke? Mimpi ke? Betul ke? Tak. Bila dia jaga pun dia betul-betul macam tadi aku macam betul-betul jumpa Nabi lah. Jadi ini berlaku dalam mimpi, dan yaqazah itu seolah-olah betul-betul memang telah jumpa, tapi ini berlaku dalam mimpi, bukan dalam keadaan sedar. Ini penjelasan yang kedua. Okey, bagi lafaz yang seolah-olah yaqazah ataupun telah yaqazah, ia bermaksud benar-benar telah berjumpa, benar-benar bermimpi, seolah-olah perjumpaan itu, seolah-olah pertemuan itu adalah dalam suasana yang real. Okey, baik.
Kemudiannya, Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, beliau tidak membantah mereka yang berkata yaqazah ini berlaku sekarang ini juga. Tetapi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari membantah. Antara bantahannya ialah, jika dikatakan pada zaman sekarang ini Nabi boleh yaqazah, berjumpa dengan seseorang secara sedar, bererti, beliau berkata, bererti bila Nabi yaqazah tu kuburnya kosong pada saat itu. Padahal begitu ramai orang yang selalu menziarahi kubur, memberi salam apa semua tu, mereka sedang memberi salam kepada kubur yang kosong. Sebab bila dikatakan yaqazah ni maknanya hadir secara betul tau. Bukannya ilusi ke, bukannya bayang-bayangan ke, bererti memang secara sedar yang, kalaulah sebagai permisalan maknanya boleh pegang, boleh ni, dia bukanlah ilusi, dia bukanlah gambaran, tapi benar-benar begitu. Bererti jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya benar-benar yaqazah sebagaimana yang difahami oleh segelintir, bererti pada saat itu kuburnya kosong. Dan mereka yang mempercayai yaqazah pada masa kini, bukan pada zaman Rasulullah hidup, bukan pada hari akhirat, mereka yang mempercayai, meyakini Rasulullah yaqazah kini, mereka ni banyak. Sekejap ada di sana, ada yang di sana, ada yang sini. Jadi Rasulullah ni ada di mata-mata. Jadi kubur baginda ni kosong hampir sentiasa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila dah jumpa face to face tu, orang yang jumpa dengan Nabi ni, martabatnya, makam dia telah naik ke darjat sahabat. Sebab sahabat Nabi ni adalah mereka yang berjumpa dengan Rasulullah SAW secara hadir, face to face, dan beriman kepada baginda. Okey, baik berjumpa ataupun pernah bersama. Sebab di kalangan sahabat ada yang buta, tapi mereka pernah bersama dan pernah dengar. Di kalangan mereka ada yang pekak, tapi ada yang nampak. Tapi majoritinya memang hadir face to face in real life dan telah capai makam sahabat. Biarlah capai makam sahabat, apa salahnya? Tuan-tuan, bila dah capai makam sahabat, ada bahayanya di situ. Apa bahayanya? Bahayanya, okey, kalau kita mengkaji dalam bidang ilmu hadis tentang darjat para perawi dalam sanad hadis, yang pertama sekali ialah para sahabat. Para sahabat ini, mereka confirm jujur, confirm adalah, dan semua hadis yang mereka sampaikan diterima. Sebab para sahabat ini, kemuliaan mereka, darjat mereka ialah mereka tidak akan berdusta atas nama Nabi SAW. Jadi jika disemak sanad tu, perawinya thiqah ke tidak, hafalan, bukan kehafalan, kejujurannya ke bagaimana, semuanya yang selepas sahabat tu sendiri confirm okey. Jadi bila ada orang zaman sekarang mendakwa di yaqazah, dia telah mencapai makam sahabat. Bila dah capai makam sahabat, dia boleh mendakwa, aku meriwayatkan daripada Nabi SAW zikir sekian-sekian. Aku telah mendengar daripada Nabi SAW sekian-sekian amalan. Di sini risikonya. Jadi, okey, yaqazah ni bukan sekadar yaqazah saja, tetapi mereka telah mencapai makam sahabat yang dengan itu mereka boleh mendakwa telah menerima sekian-sekian ajaran ke, amalan ke, ibadah ke dan sebagainya daripada Nabi SAW. Itulah risikonya itu. Sebab sahabat ini memang mereka yang khusus pada zaman Nabi saja, yang berjumpa dengan Nabi, pernah bersama Nabi, yang beriman dengan Nabi. Tapi sekarang ni dengan adanya keyakinan yaqazah, pada zaman selepas kewafatan Nabi, bukan sekadar kubur baginda akan jadi kosong, tetapi orang-orang selepas itu pun akan mencapai darjat sahabat. Sehingga sahabat ini tidaklah terhad pada mereka yang pada zaman Nabi SAW saja, tetapi berterusan. Sampai sekarang ni pun ada lagi mereka yang memiliki darjat sahabat, sehinggalah ke akhirnya, selagi mana orang-orang mendakwa mereka ni telah yaqazah dengan Rasulullah SAW. Jadi di sini letak bahayanya, ya, di sini. Baik, yang itu dua daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan susunan perkataan saya. Kemudian ada sebab ketiga yang memustahilkan yaqazah ini ialah, kenapa Nabi SAW hadir secara real life, secara di dunia nyata ini, yaqazah kan.
kepada individu-individu ini saja. Kenapa baginda Nabi tidak hadir kepada umat Islam yang sangat-sangat memerlukan kehadiran baginda pada saat itu? Okey, saya bagi contoh. Okey, pada zaman sahabat katakan ada perang Jamal, ada perang Siffin. Perang Jamal itu melibatkan antara Ali bin Abi Talib dan Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan para sahabat yang lain. Aisyah ni isteri Nabi, antara isteri-isteri Nabi, isteri yang baginda paling sayangi, isteri yang baginda bersama dengannya. Kemudian Ali bin Abi Talib, seorang yang sepupu Nabi, seorang yang baginda sangat sayangi. Banyak hadis-hadis yang menerangkan keutamaan Ali sehingga ditakwilkan pula oleh golongan lain bahawa Ali inilah yang sepatutnya khalifah ke apa kan. So, dua orang yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat utama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tak hadir pun kepada mereka untuk menjelaskan, okey, jangan berperang, sebenarnya gini, sebenarnya begitu. Tak hadir pun. Demikian juga kemudiannya pada perang Siffin ke, ataupun sebelum tu lah katakan, apabila baginda wafat, memang ada perbincangan di kalangan para sahabat siapa yang sepatutnya menjadi khalifah. Okey, Nabi tak pula muncul yang sepatutnya Abu Bakar, atau sepatutnya sekian. Okey, demikianlah juga Umar Al-Khattab. Okey, beliau ketika sedang menjadi imam solat, datang seseorang lalu menikamnya dari belakang. Kenapa sebelum tu Nabi tak hadir bagi tahu? Ini hati-hati ya, nanti ada orang nak mari tikam. Demikian juga pada zaman Uthman dan fitnah yang melandanya. Demikian juga pada zaman Ali dengan fitnah perang Jamal, perang Siffin dan sebagainya. Ya, jadi ringkasnya, pada saat umat Islam sangat-sangat memerlukan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara sedar baginda tak datang pun. Tapi yang bagi datang kepada orang-orang yang okey, itu okey. Baik, sekarang ni pun umat Islam di Palestin, umat Islam di Syria, dalam kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak yaqazah kepada mereka, memberi mereka motivasi kepada yang Palestin untuk terus membela hak mereka, itu bumi mereka, untuk terus menyerang ataupun mempertahankan diri daripada serangan Zionis. Tidak hadir di Syria ataupun di mana-mana umat Islam sekarang ni yang sedang berkonflik, yang sedang ditimpa musibah, yang macam-macam lain kan, yang kita semua tahu. Nabi tak hadir pun. Tapi Nabi hadir kepada individu-individu yang saya yakin tuan-tuan dan puan-puan tahu, individu-individu yang kita kata yang mereka sampaikan dalam media sosial tu jauh sangat daripada sunnah Nabi. Mereka inilah yang Nabi ke kanan, banyak para ulama ke kanan, mereka ni sengaja ke kiri. Okey, mereka inilah yang kita tak apalah tuan-tuan dan puan-puan faham kan. Bagi mereka inilah Nabi yaqazah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan sebab-sebab ini, yaqazah ya, saya sendiri pun bila baca yaqazah ini, saya sendiri cenderungi penjelasan sebagaimana oleh Imam An-Nawawi, oleh Imam Ibn Hajar Asqalani, bahawa sama ada ia berlaku pada mereka yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, lalu mereka pada awalnya bermimpi berjumpa Nabi, lalu kemudian Allah mudahkan, Allah beri hidayah kepada mereka untuk akhirnya benar-benar berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun ia pada hari akhirat kelak, orang yang bermimpi berjumpa Nabi di hari akhirat kelak, mereka ni memang diberikan satu, bahasa saya, VVIP treatment, sehingga dapat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suasana yang rapat, dalam suasana yang mulia, bukan ramai-ramai nampak dari jauh begitu saja ya. Baik, itu penjelasannya. Saya nak tambah beberapa perkara lain ya. Okey, baik secara mimpi ataupun katakanlah bagi mereka yang masih bertegas bahawa yaqazah boleh berlaku pada zaman sekarang ini, meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, satu karamah, satu mukjizat bagi baginda dan satu karamah kepada orang yang Rasulullah yaqazah kepadanya, hadir secara sedar kepadanya. Baiklah, dia masih nak pegang, nak kata boleh. Beberapa perkara ya, sememangnya disepakati, sememangnya dipersetujui, there's no differences about it, bahawa syaitan tidak dapat menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara mimpi ataupun secara yaqazah. Okey, confirm. Akan tetapi
Walau bagaimanapun, namun begitu, dengar baik-baik. Syaitan boleh menyerupai seseorang lain, mana-mana Pak Arab lain. Lalu kita yang mendakwa itu Nabi. Kenapa kita dakwa? Sebab kita ini sudah ada satu kecenderungan untuk boleh yaqazah ataupun boleh bermimpi. Saya bagi satu perumpamaan ya. Katakanlah satu orang ni, dia minat kereta-kereta Jerman, khasnya kereta-kereta jenama Volkswagen. Dia sangat minat. Dia kata design cantik, apa semua, okey. Dan dia memang minat, dia memang suka bila nampaknya wow kan, okey. Pasal satu hari, dia nampak satu kereta tu, semua melalu, itu Volkswagen model baru ke tu? Itu design Jerman selalunya ni. Silap-silap Audi kot. Oh, dia pun bawa kereta dia laju sikit. Dia bawa Honda Civic sekarang ni. Yang mata ketam tu kan. Yang macam ketam lampu belakang tu kan. Dia pun pergi laju sikit. Lalu jumpa kereta tu. Hyundai? Oh. Ataupun Kia? Sebab kalau kita ikut perkembangan kereta sekarang ni, jenama Hyundai, jenama Kia, saya difahamkan mereka juga telah mengambil designer daripada Germany untuk design kereta-kereta mereka sampai nampak cantik, nampak elok, seolah-olah kereta Jerman, seolah-olah macam Volkswagen ataupun Audi ke apa ke. Tapi disebabkan seseorang itu, dia suka sangat kereta Jerman, dia suka sangat dengan design itu, sampai dia nampak kereta Korea pun, dia sangka itu tu kereta Jerman. Bila tengok, alamak, Hyundai. Kena pula orang Malaysia ni kalau jenama Korea, dia macam pandang second class kan. Alah, Hyundai, tak mau lah. Alah, Kia, cancel lah. Okay? Jadi begitulah, bila seseorang itu, dia sendiri diajar ataupun dia sendiri beramal ataupun dia sendiri ada kesungguhan, kononnya kalau dia berselawat 10,000 kali akan berjumpa Nabi, kalau dia baca surah Al-Ikhlas 1100 kali akan jumpa Nabi, kalau dia amalkan selawat ini akan jumpa Nabi. Lalu syaitan muncul bukan sebagai Nabi, tak sebagai seorang Arab. Okey, pakai jubah, ada selendang tu pula kemas, pakai pin, okey, serban, okey lah, mungkinlah tambahlah tu biji tasbih sebagai rantai, okey dan sebagainya. Lalu dia yang tafsirkan itu sebagai Nabi. Alright, dan syaitan boleh muncul dalam mimpi, boleh juga menjelma sebagai manusia. Sebagaimana hadis dalam Sahih Al-Bukhari ya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau ditugaskan untuk menjaga gedung. Ada simpanan zakat di dalam itu. Lalu adanya pada malam hari seorang manusia yang datang mencuri gandum tu ke apa ke. Lalu Abu Hurairah berjaya menangkapnya. Lalu orang tu kata, saya ni perlukan ni untuk bagi makan keluarga ke apa ke, saya sangat lapar. Okey, dilepaskan. Malam kedua mari lagi dikena tangkap, sama juga dilepaskan. Malam ketiga ditangkap lagi. Lalu orang tu kata, okeylah kalau kamu lepaskan aku akan ajar kamu satu perkara. Lalu dia ajar kepada Abu Hurairah untuk membaca ayatul kursi sebelum tidur ya. Lalu Abu Hurairah menerangkan apa yang berlaku ini kepada Nabi SAW. Lalu Nabi bercerita bahawa itu adalah syaitan, tetapi dia telah menerangkan apa yang benar, iaitu membaca ayatul kursi pada malam hari sebelum tidur akan dipelihara orang itu daripada gangguan syaitan. Ini dalil bahawa syaitan ataupun jin boleh menjelma sebagai manusia. Okay, di bahagian description saya ada bagi link, boleh muat turun percuma buku saya Sunnah Nabi dalam menangani gangguan makhluk gaib. Boleh rujuk bahagian jin boleh menjelma sebagai manusia. Jadi jin ini ataupun syaitan dia boleh hadir dalam mimpi kita, dia boleh menjelma sebagai manusia tetapi sebagai orang lain. Kita sendiri yang Nabi lah, betul lah aku surah Al-Ikhlas 1000 kali mujarab ni. Oh, okey, right. Itu yang kedua ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, syaitan dia tak boleh menyerupai Nabi SAW, tapi dia hanya menyerupai orang lain. Kita yang tafsirkan, wah, itu Nabi. Kita yang tafsirkan, malam tadi aku bermimpi berjumpa Nabi. Padahal bukan yang kenal sangat pun Nabi tu kan. Alright. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi itulah dapat ranking sahabat bila yaqazah. Sebab bila mimpi tak cukup power. Mimpi ni siapa-siapa pun boleh claim. So bila claim mimpi, dia tak dapat ranking sahabat. Sahabat ni kena jumpa secara nyata, berjumpa di alam nyata kan. Lalu mereka akan claim berjumpa secara nyata, dapat ranking sahabat. Bila dapat ranking sahabat, di situ
Mula-mulanya mungkin tak ada, tapi bila kali kedua, kali ketiga, mulalah aku mendapat satu zikir baru daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapat satu ibadah baru daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekian-sekian dan sekian-sekian, it is limitless. Poin keempat ialah, perasan tak kenapa mereka yang pernah bermimpi, pernah yaqazah ni, mereka nak ceritakan kepada orang ramai. Mereka nak ceritakan kepada media sosial. Video yang asalnya beberapa orang hantar kepada saya, minta saya komen, tengok ni dia jumpa, dia claim yaqazah ni. Ya, saya kata sebenarnya masih sama-sama, tak berapa jelas. Video tu live streaming. Kenapa nak cerita? Sebab katakanlah itu adalah satu karamah yang Allah bagi kepada dia. Kita ahli sunnah wal jamaah tidak menafikan karamah. Karamah ni adalah kejadian di luar kebiasaan manusia yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang tertentu. Okey, dia dapat karamah tersebut. Sekarang ni nak kata karamah tu benar-benar terjadi ataupun tidak, kita tak boleh komen. Itu antara orang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya nak komen ialah, kenapa nak cerita karamah itu kepada media sosial? Kenapa nak cerita pada orang ramai? Satu perkara yang perlu kita pertimbangkan ialah, saya bagi contoh lain pula, analogi kan. Katakanlah kita sekarang ni ada banyak ejen-ejen jualan barang kan, MLM, multi level marketing, sebagainya, mereka nak recruit ejen, dapat income sekian-sekian apa semua. Kalau sekadar cerita macam tu, cerita kosong, orang tak percaya sangat. Tak nak lah, tak mau lah. Tapi sambil tu, dia bawa lah kereta yang canggih sikit. Audi ke, Mercedes ke, BMW ke. Orang pun, woi canggih kereta. Yalah, ni daripada sales yang aku dah buat lah. Kalau kau join aku, kau pun boleh beli lagi. Aku ni BM3 series, engkau silap-silap 5 series nanti boleh. Kan? So adalah something to show. Orang pun akan join lah dia punya MLM kan. Kalau perjumpaan tu mereka selalu akan arrange supaya orang yang mereka nak recruit tu, orang yang mereka nak recruit dalam program LMM tu dapat lihat kereta tu. Katakanlah dijumpa tempat yang tak nampak kereta, parking lain kan. Bila tengah duduk kat meja tu, kunci kereta tu tak nak biarlah handbag, tak nak biarlah poket, letak atas meja, ada lambang BMW, ada lambang Mercedes, ada lambang Audi. Orang pun, boy, canggih kereta, kunci pun nampak macam baru ni. Alhamdulillah, sales bagus ni, sebab tu saya nak recruit ramai lagi ni. Kan? You must bring something to build up the confidence, ataupun dalam kes al-amal untuk membina ketaksuban. Okay? Bila nak cerita pada orang ramai, apa tujuannya tu? Sebab kalau betul ianya satu karamah, dia patut bersyukur pada Allah, dan itu antara dia dengan Allah SWT. Tapi nak cerita pada media sosial ni, apa ya tujuannya? Untuk membina ketaksuban. Tuan-tuan apa-apa, kita selalu mengkritik orang-orang jangan taksub pada tuan guru. Kita juga kena kritik kepada tuan guru agar jangan membina ketaksuban orang-orang ataupun anak muridnya. Tapi bagi sebahagian tok guru ke tuan guru ke ustaz ke macam mana ke, mereka suka sebab sebagai manusia kan, suka ada ramai pengikut, suka ada ramai follower, suka kan. Jadi bila dah bina ketaksuban tersebut, kemudian pula telah yaqazah, telah mencapai makam Nabi, maka lagi senanglah dia nak cerita zikir sekian-sekian, amalan sekian-sekian, apa-apa semua. Jadi ia step by step. Jadi mereka ni bijak tau, bukannya jadi bengong-bengong ni. Okey, mereka ni bijak, tapi bijaknya tu digunakan untuk kerja yang lain, bukannya untuk membela agama Islam ke tidak, tetapi untuk tujuan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hatilah dengan mereka yang suka menceritakan yaqazah mereka ni, mimpi mereka ini di media sosial. Kenapa? Untuk membina ketaksuban. Sebagaimana orang yang nak rekrut orang baru dalam program MLM mereka ke, sales mereka ke, tunjuklah kita ada yang nak bawa Myvi ke, ada nak bawa Viva ke. Kalau ada pun sorok-sorok je, tak mau lah, nanti tak ada orang nak join aku punya program. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sesuatu yang, jadi 4 perkara yang perlu diperhatikan. Okey, baik mimpi ataupun yaqazah. Okey, yaqazah saya tak setuju. Okey, saya tak setuju ia boleh berlaku pada zaman kini. Alright, sebagaimana telah saya hujahkan tadi. Tak apalah, katakanlah ada orang yang tetap berkata hadis Nabi itu kata akan yaqazah, maka boleh berlaku sekarang ni. Baik melalui mimpi ataupun yaqazah, syaitan tak boleh
menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi syaitan boleh menyerupai mana-mana Pak Arab ke apa, pakai pakaian Arab, lalu disebabkan seseorang itu terlalu, dia telah ada kecenderungan akan mimpi, akan jumpa apa semua tu, dia terus aku dah jumpa Nabi ni. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kenapa nak yaqazah ni? Kenapa ni yaqazah? Sebab dapat capai makam sahabat. Bila dah capai makam sahabat, senang dia nak menyampaikan ajaran-ajaran yang baru. Tapi kenalah nak bina ketaksuban kepada para pengikut, maka diceritakan pengalaman-pengalaman yaqazah ini di media sosial, live streaming dan sebagainya, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita ini bersama dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab ia confirm daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jumpa banyak imam-imam besar, imam-imam hadis, imam-imam mazhab dan sebagainya yang mungkin mereka pun ada bermimpi, yaqazah tidak, bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tak adalah nak tulislah kitab Al-Um. Kan Imam Syafi'i lah kitab Al-Um, sesungguhnya aku telah bermimpi ke apa ke. Sebab itu pengalaman peribadi, itu satu karamah yang Allah kurniakan kepadanya, itu adalah antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesiapa yang mendakwa mimpi tu, kita tak boleh komen betul ke tak betul, tapi kita boleh menjadi muskil yang nak cerita di media sosial tu apa pasal. Okey, kalau ada orang insist yaqazah boleh berlaku pada masa kini, okey, itu antara anda dengan Allah. Tapi yang nak cerita kat media sosial tu apa pasal? Nak cerita di media sosial tu apa pasal? Itu tu yang kita perlu pertimbangkan. Kena pula yang selalu duk claim mimpi, yang duk claim yaqazah ni, mereka yang macam itulah, Nabi ke kanan, banyak para ulama ke kanan, banyak umat Islam ke kanan, mereka ni ke kiri. Dan mereka inilah yang duk mimpi dan juga berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sedar. Okey, baik, sudah pun setengah jam. Moga-moga kita dapat memahami perkara ini, hadisnya bagaimana, penjelasan para ulamanya bagaimana, dan beberapa perkara yang perlu diperhatikan apabila ada orang mendakwa dia telah mimpi ataupun berjumpa secara sedar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.